Selamat sejahtera, saya Zalfina Wenzel. Hari ini kumpulan kami akan mendemonstrasikan laman pembelajaran mobil di sebalik Dinara yang dibangunkan menggunakan Google Site seperti yang dipaparkan di depan ini. Apabila pengguna membuka laman ini, mereka akan melihat halaman utama seperti ini. Di bahagian atas terdapat menu navigasi yang memudahkan murid berpindah ke setiap topik yang ditunjukkan di sini. Sekarang, saya akan klik pada halaman utama. Di sini terdapat objektif pembelajaran dan penerangan ringkas mengenai kandungan laman. Guru juga boleh meminta murid membacakan objektif terlebih dahulu sebelum memulakan pembelajaran supaya mereka mengetahui hasil pembelajaran yang ingin dicapai. Tambahan pula, terdapat beberapa aktiviti dan kuis yang terdapat di laman pembelajaran ini. Sekarang, saya akan menerangkan bahagian pengenalan. Bagi hasil pembelajaran, kita ada 3, yaitu memahami dan menerangkan. Yang kedua, menganalisis dan menilai. Yang ketiga, mengaplikasi. Seterusnya, kenapa perlu belajar novel di sebalik Dinara ini? Kerana ianya bukan sekadar sebuah teks sastra untuk dihafal bagi tujuan peperiksaan, tetapi ia merupakan sebuah cermin socio-cultural masa hadapan yang sangat unik. Jadi, pembelajaran ini sangat sesuai untuk belajar. Seterusnya, pengenalan novel. Tajuk karya di sebalik Dinara, penulis iaitu Dayang Noor. Komponen adalah sastra komsas bahasa Melayu bagi tingkatan 4. Genre fiction, sains dan sastra cyber. Fokus utama di sebalik pembelajaran ini adalah pengaturcaraan komputer, penggunaan sistem, kejuruteraan genetik dan dunia keselamatan cyber. Di bawah ini terdapat sinopsis lengkap yang boleh dibacakan oleh para murid. Seterusnya kita akan masuk kepada misi pertama. Kita boleh klik di misi pertama. Kenali watak. Kita boleh tekan susun atau halaman, yaitu kita ada watak, ada pewatakan mobil di sebalik Dinara yang disediakan oleh kami semua, yang diketuai oleh Mazlin, saya sendiri, Angelina Aurora, Clary Sarjen, Zalfina dengan Fenijen. Maklumat khusus, kod khusus ISIB 4393. Tajuk khusus kami adalah aplikasi teknologi dalam pengajaran bahasa Melayu. Nama pencara Encik Rashid bin Bujang. Tajuk tugasan ini adalah projek kumpulan pembangunan modul pembelajaran bahasa Melayu. Dan kita akan masuk kepada kad watak. Kita ada Farisha sebagai watak utama, Rosman, Dr. Maxi, Medina, Nazri, Akram, Shida dan Alia. Kita akan di sini kita boleh nampak mereka ada peranan, pewatakan dan bukti. Contohnya Farisha ialah watak utama. Kita dapat lihat peranan dia seorang pakar keselamatan sistem komputer. Pewatakan dia adalah bijak, berani bertanggung jawab, tabah dan berfikiran rasional. Buktinya, Farisha menerima tawaran menyelesaikan masalah sistem Dinara berjaya menghadapi cabaran ketika mengendalikan sistem keselamatan. Seterusnya dengan yang lainlah. Sebenarnya kita akan masuk kepada ini adalah teks lengkap bagi setiap jawatan. Itu ada Farisha, Rosman, Dr. Maxi, Medina, Azrai, Akram, Shida dan Alia. Terus kita boleh masuk kepada hubungan watak. Hubungan watak di sebelah Dinara ini kita boleh lihat ada K, bekas suami
Madina dengan Faisal, bapak kandung Faisal. Oke, di situ kita boleh nampak abang angkat, sahabat baik, rakan kongsi dan bekerja sama dengan Dr. Messi, Akram dan Alia. Seterusnya, kalau kita tekan lagi, kita akan ada activity mini yang disediakan untuk activity ini, yaitu activity 1, peranan watak dan pewatakan. Arahan, siapakah saya? Padankan petunjuk di bawah dengan nama watak yang betul. Oke, kita boleh klik work wall di sini. Kita klik tadi. Oke, contohnya macam ni. Oke, murid atau pemain. Contohnya kita akan ambil nama ni, kita letak dekat bahagian ni. Contohnya. Oke, kita susun macam ni dan seterusnya setelah itu submit answer. Hantar dan ada jawapan bagi yang salah dan ada jawapan bagi yang betul. Itu saja daripada saya. Seterusnya misi 2. Baiklah, untuk misi 2 yaitu terdapat plot dan latar. Dalam misi 2 kita ada garis masa, yaitu garis masa, dan pelajar boleh melihat dalam link YouTube ini, boleh tekan. Baiklah, untuk pengenalan bagi misi 2, murid dapat melihat video ini terlebih dahulu untuk mengenal pasti apa itu plot yang terdapat dalam novel Di Sebalik Dilara ini. Baiklah. Untuk yang kedua adalah murid dapat melihat latar masa. Dalam latar masa ini, murid dapat melihat yaitu latar masa dia adalah malam, pagi atau siang, dan yang ketiga adalah petang. Klik lagi pada misi kedua, ada juga terdapat latar tempat yang pelajar boleh lihat. Dalam latar tempat ini, yang pertama adalah latar tempatnya di apartemen Farisha, Secure Shell, Senior Berhad. Yang ketiga adalah Soft Lake. Yang keempat, Kompleks Dinara. Yang kelima, Hospital, yaitu Ward 2B. Dan yang keenam adalah Rumah Azrai. Klik lagi, dalam misi 2, terdapat latar masyarakat. Dalam latar masyarakat ini, terdapat latar masyarakat yang penyayang, kedua adalah latar masyarakat yang bertanggung jawab, ketiga masyarakat yang gigih, keempat masyarakat yang mementingkan keselamatan, kelima masyarakat yang bekerja sama, keenam masyarakat yang gigih dalam bidang teknologi, dan yang ketujuh adalah masyarakat yang mementingkan kemajuan sains dan teknologi. Baiklah, dalam misi 2 ini terdapat aktiviti permainan, yaitu jejak latar Dinara. Dalam misi 2 ini, Anda perlu mengenal pasti latar tempat, latar masa, dan latar masyarakat yang terdapat dalam novel Di Sebalik Dinara, dan jawab semua soalan dengan tepat untuk mendapatkan kod rahsia tersebut. Jadi, pelajar boleh klik dalam link atau pautan ini. Saya sudah klik tadi. Oke, yaitu dalam aplikasi Kahoot. Oke, baiklah pelajar, dalam Kahoot ini terdapat soalan seperti di manakah Farisha pertama kali bertemu dengan Akram. Oke, dalam Kahoot ini pelajar boleh memilih salah satu jawapan yang betul. Klik sahaja macam ni. Dari sini pelajar boleh tahu betul ataupun salah jawapan yang kamu orang klik. Oke? Baiklah, itu saja dari misi yang kedua. Saya serahkan kepada pembentang misi yang ketiga. Baiklah, kita beralih kepada misi yang ketiga, yaitu tema dan persoalan. Di situ terdapat
3 yaitu infografik, teks lengkap dan aktiviti padanan. Kita akan klik infografik. Berikut adalah tema dan persoalan novel di sebalik Dinara. Tema iaitu kemajuan teknologi yang perlu diseimbangkan dengan nilai kemanusiaan dan etika. Terdapat 6 tema iaitu kasih sayang ibu terhadap anak, tanggungjawab dalam perbezaan, ketiga kepentingan kerjasama, keempat penyalahgunaan teknologi, kelima keberanian menghadapi cabaran, dan keenam pencarian identiti diri. Seterusnya kita akan beralih kepada teks lengkap iaitu terdapat tema dan persoalan. Murid dapat membaca tema di novel di sebalik Dinara. Kita dapat tahu tema dia adalah seperti yang saya sebut di infografik tadi, dan persoalannya juga. Yang pertama, kasih sayang ibu terhadap anak. Yang kedua, tanggungjawab dan melaksanakan tugas. Yang ketiga, kepentingan kerjasama. Keempat, penyalahgunaan teknologi. Kelima, keberanian menghadapi cabaran. Dan terakhir, pencarian identiti diri. Yang ini dia punya uraian daripada gambar visual infografik tadi. Seterusnya kita beralih kepada aktiviti padanan. Murid dapat klik aktiviti padanan tersebut. Aktiviti pertama 1, padankan persoalan dengan contoh. Arahannya, padankan persoalan dengan situasi yang betul. Murid dapat tekan portal di bawah. Ini merupakan aktiviti bagi misi yang ketiga. Kita tekan. Setelah itu contohnya kasih sayang. Murid dapat padankan semua yang inilah. Selepas murid selesai padankan semua latihan dalam ini, murid akan dapat melihat mereka punya skor berapa. Skor dapat tengok dekat sini lah. Tujuan aktiviti ini adalah untuk menguji tahap kefahaman murid terhadap misi yang ketiga. Seterusnya saya akan beralih kepada misi yang keempat. Jadi saya akan menerangkan misi yang keempat dan juga misi yang akhir dan juga refleksi akhirlah untuk ibu pelajaran kumpulan kami. Jadi untuk misi 4 ni, dekat atas ni boleh tekan dekat sini dekat more sebab dia tak keluar macam yang lain sebab dia terlalu banyak. Jadi kita tekan dekat more ni, tekan di dari segi 4 ni. Di sini ada 3 kategori, iaitu yang pertama adalah jadual nilai. Murid klik, lepas tu boleh nampak nilai murni yang terdapat yang berkaitan dengan novel yang kita belajar ni lah. Di sini ada 6 nilai yang kami sediakan. Lepas tu klik lagi, ada contoh daripada novel. Yang ini juga nilai, tapi nilai yang lebih spesifik kepada novel yang sedang kita belajar. Contohnya macam keberanian, siapa yang berani dekat novel ni. Jadi di sini murid dapat lihat dah, Farisha berani menerima tugasan menyelesaikan masalah sistem Dinara walaupun risiko dan penuh cabaran. Dan berikutnya dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Jadi murid boleh baca benda ni. Seterusnya ada aktiviti interaktif, iaitu murid menjadi ejen keselamatan cyber. Jadi setiap jawapan yang betul akan membantu murid untuk mengumpul sumber yang menyelamatkan sistem Dinara. Jadi mereka perlu jawab dengan tepat untuk memperoleh markah tertinggi. Jadi murid boleh klik link ni yang ada disediakan. Saya dah buka tadi. Kalau kita buka dia akan ini visual dia.
siapakah bapa kandung Farisha? Siapa? Jadi murid jawablah klik jawapan dia siapa? Adakah Akram, adakah Kak, adakah Rosman ataupun Azrai? Di sini cikgu boleh menilai juga sama ada murid tu faham atau tidak apa yang mereka dah belajar dari mula tadi. Sebab ini untuk penilaian akhir. Jadi macam ni, siapakah bapa kandung Farisha? Siapa? Adakah Kak? Cuba correct. Jadi dia boleh tahu lah jawapan tu betul atau tidak. Begitu juga dengan seterusnya. Boleh tekan continue. Lepas tu ada soalan yang seterusnya. Kemudian untuk misi 4 dah habis. Jadi lepas tu beralih kepada misi akhir. Yang ni yang terakhir lah. Ada ini kan misi 4 tadi. Lepas tu murid boleh klik di sini yang segitiga ni, dia ada pecahan juga. Ada 2 pecahan. Klik pada soalan kuis. Jadi di sini murid akan menjawab satu lagi kuis. Jawab semua soalan untuk membuktikan bahawa anda berjaya memahami keseluruhan novel di sebalik Dinara. Jadi diorang perlu klik tadi. Jadi visual dia akan terpapar seperti ini. Yang ni ada bunyi. Jadi dia akan menariklah untuk murid jawab untuk misi akhir. Jadi dia ada bagi arahan, lepas tu murid klik, lepas tu jawab, tekan lagi sini, soalan bermula. Kenal pasti maklumat asas untuk membuka sistem. Mari. Siapakah otak utama? Tengok dia ada bunyi. Dia jadi menarik sikit lah. Siapakah otak utama dalam novel ini? Siapa? Adakah Syida, adakah Farisha ataupun adakah Azrai? Jadi murid boleh tekan jawapan yang mereka rasa betul lah macam ni. Lepas tu jawapan tu akan dihantar lah. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian selepas jawab kuis itu, untuk kuis itu misi akhir, ada maklum balas otomatik juga. Yang ni murid juga perlu jawab untuk refleksi akhir. Jadi mereka perlu buka link sini. Cikgu ada sediakan Google Form. Lepas tu mereka kena isi lah contohnya macam perempuan, isi status apa, belajar, next. Begitu juga dengan seterusnya. Dia visual dia begini. Dia ada beberapa soalan lah, modul ini mudah dimenangkan. Lepas tu murid boleh bagi refleksi lah, macam mana mereka, apa yang mereka rasa semasa mereka menggunakan pembelajaran yang telah cikgu sediakan ni. Lepas tu yang terakhir adalah refleksi lah. Dekat untuk muka surat yang terakhir ataupun bahagian yang terakhir sangat-sangat kita ada refleksi. Refleksi ini bertulis saja. Jadi di sini murid dapat lihatlah rumusan akhir pembelajaran. Lepas tu ada sedikit kata-kata untuk murid yang telah menyelesaikan misi ini. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran yang cikgu sediakan ataupun buat ni boleh serba sedikit menolong murid-murid tingkatan 4 untuk belajar novel di sebalik Dinara ni tanpa rasa bosan. Jadi kalau mereka main benda ni, buka benda ni dan belajar dari sini, mungkin mereka akan lebih memahami dengan lebih mendalam lagi tentang novel ini, dan ini juga boleh menarik minat mereka belajar lah.
Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.